Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Petang ini bersama saya Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Teknologi Noh Hisham, wakil daripada DPKL, dan juga pasukan Ketua Kuasa DPKT. Kerajaan Malaysia Madani adalah kerajaan yang bertimbang rasa serta juga sentiasa committed untuk membela nasib rakyat. Oleh kerana itu, pada hari Ahad dulu, saya telah pun buat sidang akhbar untuk memberikan amaran terakhir kepada mana-mana pemilik premis yang sengaja melanggar undang-undang, membuat pengubahsuaian bangunan tanpa kelulusan, sama ada dari pihak BPT ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat. Malangnya, saya tunggu 5 hari. Pihak yang bertanggungjawab masih gagah untuk mematuhi pesanan dan saranan daripada pihak kementerian. Oleh kerana itu, hari ini buat pertama kali dalam sejarah, saya bersama dengan penguatkuasa Bomba dan Penyelamat Malaysia yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah operasinya sendiri, Datuk Noh Hisham, kita datang ke tempat kejadian. Satu pemeriksaan premis mengejut telah dilakukan pada hari ini. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengenal pasti wujudnya bahaya kebakaran di premis yang telah dibuat pengubahsuaian menjadi bilik-bilik sewa, sangkah burung, umpama liang lahat. Apa yang saya lihat bersama dengan semua rakan-rakan dari media pada hari ini adalah satu keadaan yang amat membahayakan kepada penduduk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah saksikan sendiri betapa sempit, betapa berbau, betapa tidak berperi kemanusiaan kawasan yang diduduki dengan kutipan sewa yang tidak haruslah untuk mempertaruhkan nyawa dan keselamatan demi mengaup keuntungan. Ini pemilik premis tadi kita boleh lihat hanya membekalkan penyewa dengan sekeping tilam nipis, bantai yang lapuk, sebiji mentol dan satu plug point dalam bilik sekangkang kera. Tiada pengudaraan langsung, tidak ada sistem pengudaraan kerana tidak bertingkap pun. Hanya satu bilik air kongsi oleh 38 bilik. Satu tandas dan tahap kebersihan sangat mengecewakan. Dan untuk dikongsi bersama lebih daripada, saya jangka 40 hingga 50 orang penyewa. Semua ini akan mengundang kepada penularan penyakit berjangkit dan juga risiko kebakaran. Hasil pemeriksaan hari ini mendapati premis ini telah diubahsuaikan kepada premis kediaman komersial tanpa dilengkapi dengan apa-apa kelengkapan. Ia menentang kebakaran dan pemasangan keselamatan kebakaran sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang. Sekiranya berlaku kebakaran, penyewa-penyewa di premis ini tidak mempunyai jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Perkara ini tidak boleh dikompromi. Menurut Seksyen 2, Tafsiran Bahaya Kebakaran, Akta Bomba tahun 1988, iaitu Akta 341. Bahaya kebakaran adalah apa-apa pengubahan yang menyalahi undang-undang pada mana-mana bahagian bangunan yang mungkin menjadikan pelepasan diri dan di mana-mana bahagian yang menjadi lebih sukar daripada sepatutnya sekira berlaku kebakaran. Seksyen 2E juga menetapkan bahawa bahaya kebakaran juga merujuk kepada jalan keluar yang tidak mencukupi dari mana-mana bahagian sesuatu bangunan untuk memberikan perlindungan kepada penghuni. Pengoperasian atau pemeriksaan pada hari ini dilakukan di bawah peruntukan Seksyen 38, memberikan kuasa kepada pegawai diberi kuasa bersama-sama orang lain untuk memasuki mana-mana premis bagi tujuan pemeriksaan untuk menentukan sama ada terdapat mana-mana pelanggaran akta ataupun menentukan sama ada terdapat apa-apa keadaan berbahaya. Tindakan susulan akan diambil
dengan segera. Memastikan peruntukan akta dapat dikuatkuasakan dan keselamatan awam dan harta daripada risiko kebakaran dapat dipelihara dan dilindungi. Okey, kita akan ambil beberapa tindakan seperti berikut. Pertama, mengeluarkan notis menghapuskan bahaya kebakaran di bawah Seksyen 8. Memberi suatu tempoh yang sesuai kepada penghuni premis untuk mematuhi kehendak notis bagi menghapuskan bahaya kebakaran. Jika notis tidak dipatuhi, kertas siasatan akan dibuka bagi tujuan pendakwaan. Merujuk kepada pihak pendakwa raya untuk dihadapkan pihak bertanggungjawab ke mahkamah. Okay. Kita juga akan melakukan proses pendakwaan di mahkamah bagi menentukan sabitan kesalahan dan hukuman. Untuk makluman semua, hukuman di bawah Seksyen 10 Akta Pomba apabila disabitkan, dia boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dia juga boleh dikenakan denda tambahan sebanyak RM100 setiap hari untuk kesalahan itu jika dia berterusan selepas sabitan. Ya, bagi setiap kesalahan. Tadi jelas daripada pihak Pomba dan Pengadilan Malaysia dan DBKL dapati banyak kesalahan telah dilakukan. Setiap kesalahan boleh didenda RM5,000. Katakan 10 kesalahan RM50,000 dan setiap hari RM500 juga. Kerana katakanlah 10 kesalahan. Faham ya? Okay. Ini bukan saja salah dari sisi Akta Pomba. Dia juga salah dari Seksyen 79. Okay. Akta Parit Longkang dan Bangunan tahun 1974. Saya dah confirm pengubahsuaian ini tidak dapat kelulusan dari DBKL. Okay. Unit Kawalan Bangunan DBKL dikehendaki juga mengambil tindakan segera. Operasian mengejut petang ini menghantar satu mesej yang sangat-sangat jelas kepada semua pihak yang terbabit. Saya sesungguhnya percaya this is only tips of the iceberg. Okay? Dia bukannya kejadian yang silo, tapi memang ada. Oleh kerana itu, mulai hari ini PBT semua akan memeriksa bangunan-bangunan yang didapati mengundang bahaya risiko kebakaran. Dan tindakan undang-undang akan dijalankan selaras dengan prinsip hukum negara, iaitu kedaulatan undang-undang, dukungan kita bersama. Soalan? Lebih berkenaan akta sewaan kediaman kan, kata akan dibentang next year kan. So Tak ada atas sewaan. kediaman tu tak ada. Siapa kata ada? Yang tahun depan tu tak ada, pengubahan tu tak ada. Abi, adakah owner di bangunan ini telah dikenal pasti? Ya, kita tadi pun dah kumpulkan bahan bukti, handphone pun sudah ada, office dia pun ada. Okay. Saya haraplah dia tak payah lepas berita besok keluar, satu dunia pun sudah tahu. Lebih baik dia serah diri saja. Jangan sampai kita cari dia sampai ke lihat lahat atau ke lubang cacing. Saya rasa besok berita perdana ini keluar, saya nasihatkan pemilik premis ini dan lain-lain pihak berkaitan serah diri, okay, dan ambil tindakan segera. Kita memang kerajaan yang iman dan sudah banyak bertimbang masa. Kita pun tahu keadaan sedemikian, tapi sekarang ini kita lihat kes ini memang dah tak boleh lagi. Kita dah ambil tindakan. YB, adakah operasi seperti ini akan dilakukan secara berterusan di seluruh negara, bukan saja di KL, Selangor dan sebagainya? Memang undang-undang kita ada. Sebab itu, sebagai kerajaan yang beriman, kita bagi nasihat. Lepas itu teguran. Lepas itu amaran. Masih lagi degil dan tak mau dengar, maka kita ambil tindakan. So hari ini, we say it, we do it, deliver as promised. Adakah penyewa pada hari ini telah hilangkan diri atau? Memang sebenarnya penyewa ni mereka terpaksa mencari nafkah hidup, banyak yang terpaksa kerja. Oleh kerana itu kita sengaja datang waktu bekerja. Dan kita berikan notis
kepada pemilik supaya penyewa sekiranya ada barang milikan mereka, dia ada masa untuk pindah. Kita tidak roboh pada petang ini. Lebih jelas. Tetapi kita perlu tegaskan seperti statistik kebakaran bangunan setakat tahun 2019 hingga tahun 2023, rumah kedai saja tahun ini saja sehingga Ogos dah 43 kes kebakaran di rumah kedai. Okay. Ini hanya untuk wilayah ataupun Malaysia. Ini rumah tumpangan saja. Asrama, rumah tumpangan, dormitory sudah 13 kes sehingga Ogos. Rumah kedai, tangga tunggal seperti ini sudah 43 kes. Dan kita tak mahu lagi kejadian seperti yang saya tegaskan, seperti kebakaran sekolah tahfiz yang berlaku sehingga meragut 23 nyawa. Ini kejadian yang amat menyayat hati. Okay? Dan kita wajib mengambil iktibar daripada kejadian dan kemalangan tersebut supaya tidak berulang. YB, apa lagi langkah lain yang akan dilakukan KPKP dengan PBT untuk bantras isu bilik pemantauan serta penguat kuasa undang-undang akan tidak. Memang saya rasa perlu. Keselamatan adalah lebih penting. Tanpa nyawa, apa daya duit ringgit. Okay? Tiada kompromi, keselamatan adalah keutamaan. Okay? YB, bagaimana pula dengan rumah flat dengan apartmen yang dijadikan sama, prinsip sama juga? Prinsip sama. Maknanya pemeriksaan akan meluas kepada semua tu. Tapi apart from daripada bilik semua yang kita katakan macam rumahnya ataupun macam macam bilik sempit ni kebakaran. Tapi nak tahu ke sebenarnya semua kita tak lima. Hari ini kita fokus kepada kes ini supaya kita tidak hilang fokus. So, jangan tanya soal politik. Okay. Ini hanya khusus. Ini tadi seperti yang disifatkan oleh Datuk Nur Hisham. Kali pertama operasi bomba ada menteri sertai bersama. Media. Yes. So, kita ucap terima kasih. Media, we are stronger together. Lepas tu 5 hari bulan November nanti KPKT ada anugerah kecemerlangan media. Okey, YB, apa saranan YB kepada jiran tetangga lah yang tahu adanya wujudnya bilik sebegini tapi mungkin ramai yang tak melaporkan? Saya rasa sebagai satu masyarakat yang penuh bertanggungjawab, saranan saya kepada jiran termasuk semualah yang terlibat adalah digalakkan sekiranya mereka mensyaki ada risiko kebakaran seperti yang muncul di bangunan ini, bolehlah hubungi bomba telefon 999 ataupun hubungi KPKP. Kita ada SISPA. Okay? I tegur. Ini semua kita galakkan bersama. Siapa yang baik? Siapa? 5 minit untuk bahasa Mandarin boleh ya? 今天是历史上第一次消防等进去，部长联合举。